Syekh Daud Al-Fatani ataupun nama sebenarnya ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani merupakan seorang agamawan dan tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati oleh masyarakat Fatani. Bukan itu sahaja, malahan kewibawaan beliau turut dirasai oleh masyarakat Melayu di sekitar negara Fatani pada ketika itu. Beliau juga mempunyai gelaran nama yang panjang, iaitu Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif, Ar-Rabbani, Syekh Wan Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Gelaran tersebut beliau peroleh oleh kerana lamanya beliau menuntut ilmu dan betapa tinggi ilmu agama yang beliau miliki. Syekh Daud lahir pada tahun 1721 Masihi bersamaan dengan 1113 Hijrah di kampung Parit Marhum, Keresik, Fatani. Seawal usia muda lagi, beliau telah menunjukkan kepandaian yang luar biasa melebihi kanak-kanak seusianya. Beliau turut mendapat pendidikan awal daripada ayah dan atuknya yang merupakan ulama terkenal, iaitu Syekh Abdullah Al-Fatani dan Syekh Wan Idris Al-Fatani dalam pendidikan Islam seperti menghafal Al-Quran, ilmu nahu, sorof dan fiqh, sekaligus mengasah pemikiran dan kepintaran beliau dan memberi kesan kepada sosok peribadi Syekh Daud Al-Fatani. Beliau juga mempunyai pertalian darah dengan baginda Nabi SAW yang beliau dapat dari keluarga belah ayahnya, iaitu Faqih Ali Datuk Maharaja Lela bin Mustafa Datuk Jambu ataupun dikenali sebagai Sultan Abdul Hamid bin Sultan Muzaffar Shah Waliullah. Syekh Daud merupakan seorang anak jati dari negara Fatani. Pada waktu itu, Fatani merupakan salah satu negara pelopor bidang keilmuan Islam oleh kerana ramainya pendakwah dan ilmuwan Islam yang datang dari negara Fatani. Bukan itu sahaja, malahan terdapat ramai tokoh-tokoh ilmuwan tanah Melayu yang menuntut ilmu agama di Fatani. Setelah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani menginjak dewasa, beliau melanjutkan pelajaran di Pondok Syekh Abdul Rahman Pauh Bok Al-Fatani selama beberapa tahun sebelum melanjutkan pelajaran ke negara Aceh. Di sana, Syekh Daud telah berguru dengan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Al-Ashi selama beberapa tahun juga. Setelah selesai menuntut ilmu di Aceh, Syekh Daud Al-Fatani telah melanjutkan pelajaran ke Mekah dan dari situlah beliau berjumpa dengan rakan-rakan beliau iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Rahman Al-Batawi dan Syekh Abdul Al-Wahab Al-Bughisi, yang mana kesemua dari mereka mempunyai guru yang sama sewaktu di Mekah. Oleh kerana Syekh Daud menuntut ilmu sepanjang 30 tahun di Mekah, maka beliau telah menuntut ilmu dengan ramai ulama. Antaranya melalui Syekh Al-Barawi, beliau telah belajar mengenai ilmu usuluddin dan perkhususan tentang ilmu hadis. Bahkan, beliau juga menuntut dengan Syekh As-Samani selama 7 tahun sebelum menuntut dengan Syekh Al-Barawi. Bukan itu sahaja, malahan beliau juga menuntut dengan ramai ulama seperti Syekh Asy-Syarqawi, Syekh Asy-Syawarni dan ramai lagi, dan dikatakan jumlah guru beliau di sana melebihi 100 orang. Beliau bukan sahaja alim dan faqih, bahkan turut menulis kitab yang memberi manfaat kepada umat Islam dari zaman beliau hinggalah hari ini. Bukan itu sahaja, bahkan kitab-kitab beliau turut menjadi silibus di pondok-pondok tradisional maupun moden. Menurut anak murid Syekh Daud Al-Fatani, beliau telah mengarang sebanyak 101 buah kitab, tetapi hanya 61 buah sahaja yang masih ada dan yang lain tidak ditemui ataupun hilang. Antara kitab beliau yang terkenal ialah kitab Furu' Masail, kitab Fathul Mannan dan kitab Bughyatul Tullab yang berkenaan dengan bidang fiqh. Bagi bab perkahwinan, beliau telah mengarang tentang kitab Sulamul Mubtadi dan Lidahul Bab, manakala bagi permasalahan faraid pula ialah kitab Ghayatut Taqrin.
Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani bukan sahaja alim tetapi merupakan seorang pemikir yang hebat. Bahkan, pemikiran beliau di bidang muamalah telah diguna pakai oleh perbankan Islam di negara kita. Meskipun beliau tidak menulis perkataan perbankan Islam secara terperinci dalam kitab, tetapi segala teori beliau menjadi dasar kepada perbankan Islam tersebut. Bukan itu sahaja, malahan Syekh Daud merupakan seorang yang mahir dalam berpolitik apabila beliau dengan cermat telah berpolitik di dalam kitab Munyatul Musalli dengan mencampurkan hukum hakam solat dengan politik. Oleh kerana negara Fatani merupakan sebuah negara yang tidak besar, maka banyak negara-negara kafir seperti Siam cuba untuk menjajah negara Fatani. Hal ini telah menaikkan semangat umat Islam, termasuklah ulama-ulama yang menuntut di luar negara. Maka wujudlah pakatan-pakatan untuk melawan penjajah dari negara Arab lagi yang diketuai oleh Syekh Muhammad Al-Falembani, lantas berjaya menarik minat dan semangat Syekh Daud Al-Fatani dan rakan-rakannya yang lain. Malahan Syekh Daud sendiri pernah memimpin beberapa peperangan untuk melawan Siam. Selain itu, banyak juga karya-karya beliau yang diterapkan unsur-unsur jihad seperti Jawahirus Saniyah, Bughyatul Tulab dan Furu' Masail. Kata-kata beliau yang menjadi pegangan ialah jihad itu adalah fardu ain jika orang kafir itu datang ke negeri Islam. Oleh sebab itu, tidak ada alasan umat Islam seluruhnya, khususnya Fatani, untuk berpangku tangan dan tidak berjuang. Berjihad pada jalan Allah melepaskan diri dari penjajahan bangsa kafir. Oleh kerana tentera Siam lebih besar dan lengkap dari segi persenjataan, maka pejuang-pejuang Fatani terpaksa berundur, termasuklah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Akibat kekalahan itu, tidak lama kemudian beliau telah pulang kembali ke Mekah dan telah menyebarkan ideologi jihad dari sana. Antara sumbangan beliau dari segi pemikiran kepada umat Islam ialah beliau mengajarkan kepada kita bahawa perlunya prinsip belajar sebelum menjadi pengajar dan kefahaman dari pembelajaran yang mantap. Kemudian, dari segi bidang pentadbiran pula, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani telah menasihati pemimpin Kelantan pada waktu itu dengan ilmunya sehingga mereka telah merasai sebuah pentadbiran Islam yang sistematik. Pentadbiran itu juga dapat kita rasai hingga ke hari ini. Dan yang terakhir ialah karya-karya beliau yang terkenal dan tersebar ke seluruh pelosok dunia telah menjadikan pemikiran beliau subur tidak pupus di telan zaman. Namun, segala yang hidup pasti akan mati. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani telah wafat di Taif pada tahun 1847 Masihi dengan meninggalkan segunung khazanah keilmuan Islam kepada kita hari ini. Untuk melahirkan ulama sefaqih beliau amatlah payah dek kerana perubahan zaman dan minat anak muda pada waktu sekarang. Walau apapun, mari kita berdoa kepada Allah supaya ilmu Islam ini tidak dilupakan dan sentiasa diamalkan oleh umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.